Okey, anda masih lagi menonton Niaga Awani. Untuk lebaran pada pagi ini, kita memberikan tumpuan kepada bagaimanakah usahawan berdepan dengan detik sukar pandemik COVID-19, khususnya dalam pereka fashion, kerana ini adalah industri yang mana musim perayaan itu adalah sumber pendapatan yang besar. Sebelum ini tidak ada perayaan seperti ini. Kali ini dibenarkan, sudah pasti perbezaan itu dapat dirasai. Kali ini saya nak membawakan seorang lagi yang cukup gegah dalam industri fashion tanah air, Rico Rinaldi, yang juga merupakan pengasas juga pereka fashion untuk jenama Rico Rinaldi sendiri. Selamat pagi, Rico Rinaldi. Salam Aidilfitri. Selamat pagi, selamat raya. Baik. Okey, pertama sekali kita nak bercakap tentang tadi soalan yang sama juga saya tanyakan kepada rakan industri kita juga. Cabaran 2 tahun lepas, berikanlah bayangan itu kerana 2 tahun tidak ada perayaan, 2 tahun juga tidak ada wedding sebagai contoh. Untuk Rico Rinaldi sendiri bagaimana sukarnya dan juga bagaimana mengatasi cabaran tersebut? Okey, 2 tahun lepas tu memang adalah antara tahun yang sangat mencabar bagi Rico. Tapi Rico rasa Rico beruntung sebab Rico antara mereka fashion yang sudah ada online, bisnes dalam online. Daripada website Rico sendiri, selain daripada Rico punya physical store berbanding dengan rakan-rakan mereka fashion yang lain yang mereka hanya ada butik sahaja tetapi tidak ada online. So 2 tahun itu sangat memberi kesan yang balance lah, maknanya walaupun kedai Rico ditutup, terpaksa ditutup, tetapi orang masih lagi boleh membeli, especially untuk raya yang 2 tahun lepas tu orang masih boleh membeli baju-baju Rico melalui online walaupun mereka tak boleh datang ke butik. Tapi definitely dia punya impact tak samalah seperti kalau kita boleh buka butik kan, dan definitely dia punya sales tak sama kalau kita boleh customer boleh datang ke butik dan mencuba dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sebab Rico ada website tu, dia membantu sedikit sebanyak dan Rico sustain lah, alhamdulillah. Dari segi rekaan, kerana tadi kita bertanya dengan rakan industri kita juga, Fiziwo katanya apabila ketika pandemik itu, rekaan itu diubah untuk kesesuaian untuk yang berada di rumah sebagai contoh. Untuk Rico Rinaldi sendiri bagaimana? Adakah berlaku perubahan rekaan tersebut sepanjang 2 tahun yang sudah? Okey, kalau Rico biasanya untuk menghasilkan koleksi raya, dia ambil masa 1 tahun ke hadapan. Let's say kalau 2019-2020 macam tu, kita dah prepare awal untuk tahun 2021 dan sebagainya. So the collection tu maknanya kita dah prepare, dengan manik dan sebagainya kan. Tetapi maknanya meriah sedikit lah sebab kita tak jangka ada pandemik waktu tu. So kebanyakan orang macam tak nak belilah, macam nak pakai baju cantik lawa-lawa dengan manik dan sebagainya, nak ke mana kan. So waktu tu memang dia reflect juga Rico punya rekaan. So sekarang mostly rekaan Rico ni kebanyakannya adalah lebih simple, lebih polos dan sesuai untuk dipakai waktu raya, tak kisahlah dekat rumah ke ataupun untuk open house dan sebagainya. Okey, sudah pastilah saya nak bertanya juga tentang kos kerana sejak pandemik ini kos bahan mentah naik. Saya percaya juga mereka fashion juga berdepan dengan kos yang sama. Sebab tadi pun rakan industri kita juga katakan kos manik pun dah naik dan sebagainya. Macam mana untuk mengimbangi untuk Rico Rinaldi sendiri antara kos bahan mentah dan juga harga baju yang dijual itu? Sebab desain dengan baju dan juga kos perlulah seiring dan sebagainya kan. Untuk Rico Rinaldi bagaimana untuk menguruskan cabaran ini? Okey, bagi Rico, first of all Rico kena tahu at the end of the day Rico nak kena jual baju ni. So Rico tahu sekarang ni pun orang lebih agak berjimat cermat juga kan untuk berbelanja. So kalau dibandingkan koleksi-koleksi Rico yang sebelum ni, memang Rico banyak banyak letak manik, banyak perincian dan sebagainya. So kos dia agak tinggi. So tahun ini disebabkan Rico nak make sure that Rico punya harga tu mampu milik, semuanya di bawah 299. So Rico terpaksa kurangkan perincian atau detailing untuk memastikan macam Rico dah letak standardized harga 299 dan walaupun sebenarnya kita panggil tak adalah macam untung sangat kan, tapi macam at least kita main dengan volume dan at least tak terasa sangatlah costing dekat situ. Tapi bagi Rico, sebab Rico buat production ni bukan di Malaysia sahaja, so boleh kita imbangkan jugalah kat situ.
Persaingan itu memang ada sejak sekian lama pun. Tapi dalam persaingan ketika pandemik, sekarang pun masih pandemik lagi, cuma lebih terbuka saja. Siapa yang terkehadapan mengetengahkan jenama mereka itu akan mendapat sambutan yang luar biasa. Untuk Rico Rinaldi, salah satu medium yang kerap digunakan oleh Rico iaitu TikTok. Saya sangat tertarik dengan TikTok Rico sebenarnya ni. Ada banyak sketsa kadang-kadang, ada juga promosi desain dan sebagainya. Boleh kongsikan langkah yang diambil untuk mengetengahkan diri sendiri terutama sekali dan juga branding melalui laman sosial seperti TikTok dan sebagainya. Okey, Rico mula bermain dengan TikTok ni sebenarnya daripada time pandemik yang sebelum ni lah, yang PKP yang betul-betul tu 2019 macam tu kan. Tapi waktu Rico masuk dalam TikTok ni, Rico rasa macam semua dalam ni, semua menari-nari, semua macam, bukan jiwa Rico lah. So, tapi Rico nak lah try this platform kan. So, Rico rasa macam, why not kalau Rico buat beberapa parody atau sketsa tentang customer Rico, bawakan mereka di sebalik cerita-cerita ataupun gelagak-gelagak customer melalui Rico punya lawak dan jenaka tu kan. Dan mendapat perhatian, dan tak banyak, I rasa tak ada kot mereka fashion yang buat seperti Rico di dalam TikTok. So, tapi bagi Rico, platform TikTok tu sangat membantu, terutamanya dalam industri wedding. Sebab dalam industri wedding ni kita kena cari customer yang muda kan. So bila dalam platform TikTok ni semuanya adalah generasi muda. So Rico dah ada base kat situ di dalam medium TikTok. Tapi semua tu kebanyakannya adalah konten-konten yang tak ada berkisah tak ada cerita betul pun sebenarnya. Semuanya hanyalah rekaan semata-mata. Ya. Tapi ada ataupun tidak pelanggan yang datang kepada jenama Rico Rinaldi disebabkan oleh TikTok tersebut? Maksudnya kenal Rico Rinaldi melalui TikTok, ya? Ada ramai. Memang kebanyakan customer Rico terutamanya yang muda datangnya dari saya kenal abang daripada TikTok lah macam tu. So TikTok memang memberi impact jugalah kepada Rico punya industri, Rico punya bisnes. Okey. Setakat ini seperti kita sebutkan tadi, cabaran untuk Rico ini harga telah ditetapkan 299 ke bawah kan untuk jenama ini. Jadi perlu bermainlah dengan kos desain rekaan dan sebagainya. Sambutan tahun ini dengan rekaan yang ditawarkan untuk jenama Rico Rinaldi sendiri, bagaimana sambutan kali ini? Sambutannya sangat luar biasa sampai Rico rasa sampai customer Rico kata tak cukup, dan Rico ada 3 cawangan iaitu di Bangi Central, Plaza Damas dan juga Isetan KLCC. Tiga-tiga tu macam mendapat sambutan yang sangat baik dan juga di website juga. Alhamdulillah. Dan Rico rasa sebabkan Rico letak harga di bawah 299, rasanya lebih ramai lagi mampu untuk membeli rekaan daripada mereka fashion seperti Rico. So ya. Okey. Tadi pada awalnya Rico mengatakan bahawa kelebihan Rico yang menyebabkan Rico survive lah orang kata ya adalah kerana website itu sudah lama diwujudkan oleh jenama Rico Rinaldi sendiri. Mungkin boleh kongsikan kerana mungkin ramai juga mereka fashion ataupun mana-mana industri sekalipun yang apabila berlaku pandemik barulah orang kata apa ya tersedar pentingnya memiliki website sebagai contoh ataupun terlibat dalam digital dan sebagainya. Untuk Rico, boleh kongsikan pengalaman mengapa pada awalnya mengambil langkah itu sebelum pandemik pun, dan bagaimana ia membantu ketika pandemik, dan apa mungkin ada rakan-rakan industri yang bertanyakan cara untuk melaksanakan dan sebagainya. Adakah boleh dikongsikan? Okey, sebenarnya Rico ada website tu sebab Rico punya butik jauh dekat Bangi dan bukannya di KL, sekitar tahun 2017, 16 macam tu lah. So macam orang kata, butik ni kat mana? Butik kat Bangi. Oh jauhnya, tak ada online ke orang kata kan? So Rico kata macam memang banyak permintaan dekat situ untuk orang nak beli melalui online. Dan Rico rasa time 2018-19 macam tu, 2017 macam tu lah, pembelian secara online tu memang meningkat secara mendadak lah kan dengan adanya platform-platform yang lebih besar kan. And so Rico decide untuk ada Rico punya website sendiri, e-commerce sendiri. Walaupun pada hakikatnya time tu kalau
kita nak mulakan website tu harganya kos dia sangat tinggi. So dia kata no, I think this is what we need to move forward lah, daripada ada physical store saja. So we need to have online. Dan bila pandemic happen, Rico realise yang banyak kawan-kawan Rico macam baru nak ada online mereka sendiri dan sebagainya. Even waktu Rico tengah pandemik tu, bukan sekadar online saja, Rico punya mobile app. So lebih mudah lagi. Selain daripada orang kena cari melalui website dan sebagainya, Rico ada mobile app sendiri, antara mereka fashion pertama yang ada mobile app, dan lagi mudah untuk orang membeli. So dengan adanya mobile apps, website dan sebagainya, walaupun pandemic time tu sedikit sebanyak membantu juga lah. Bukan sedikit sebanyak, Rico rasa sangat membantu lah. Dan ada juga rakan-rakan yang tanya macam mana you buat you punya website, mobile apps macam mana. So Rico just share dengan dia orang lah. Okey, itu paling penting lah. Kita kena sharing is caring dalam keadaan industri yang begitu kompetitif pada ketika ini. Terima kasih Rico, selamat Aidilfitri. Terima kasih kerana berkongsikan pandangan ini dan juga cerita ini bersama dengan penonton Astro Awani pada pagi ini. Itu tadi Rico Rinaldi yang merupakan pengasas juga Preka Fashion untuk jenama Rico Rinaldi sendiri. Dan cerita dalam Niaga Awani ini kita membawakan kelainan untuk sambutan Aidilfitri kali ini untuk memahami bahawa cabaran itu sememangnya wujud. Bagaimanakah mereka mengatasinya dan berdepan dengan cabaran tersebut sejak pandemik COVID-19, dan ini juga signifikan dan juga simboliknya kepada kebebasan yang kita raikan pada tahun ini dalam sambutan raya pada kali ini. Dan insya-Allah kita terus menjagakan kesihatan kita dan juga teruslah beroleh orang kata apa, kemenangan dalam perjuangan kita menentang COVID-19 ini dari tahun ke tahun. Sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Aruf. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri.